الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. والسواك مستحب في كل حال ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا وتزول الكراهة بغروب الشمس. Wasiwaku dan bermula sugi. Sugi dengan makna apa di sini? Hasyiah jaga kata yuhtamalu anna siwaka bimakna listiyaq, bersugi. Dengan makna bersugi, ciri berus gigi dia, gosok gigi. Dengan makna masdar dia panggil. Walistiwaku, wasiwaku dengan makna alistiyaq wa huwa zahirun. Wa huwa hadza al-ihtimal zahirun. Siwak dengan makna istiyaq, makna bersugi, gosok gigi. Dengan makna tu. Hak tu zahir sebab di khabar belakang dengan kata mustahabun. Disunatkan. Kerana hukum wajib sunat ia sakut dengan perbuatan kita. Habis tu kata zahir tu siwak dengan makna istiyaq, dengan makna masdar, iaitu gosok gigi atau berus gigi. Lepas tu kata muhasyinya wa yuhtamalu annahu bimakna ma yustaku bihi, dan diihtimal boleh juga ditanggung kata bahwasanya as-siwak di sini dengan makna barang yang dibuat sugi dengannya, kena ke alat. Min udin, daripada ud, ranting-ranting tu, ranting-ranting tu, wa nahwihi dan umpamanya. Bila beruh alat tu. Jadi nak ayat kata siwak sini ihtimal dua, boleh tanggung dua makna. Boleh tanggung siwak dengan makna diri gosok gigi, berus gigi, dan boleh tanggung makna alat buat gosok gigi. Dua-dua tu. Akan tetapi dia kata kalau hak pakai makna yang kedua ni, yahtaju, maka berhajatlah ia al-ihtimal tsani ni. Hak ihtimal yang kedua ni berhajat li ila taqdiri mudhafin. Kalau kita pakai siwak dengan makna alat, kena takdir mudhaf, tidak tak sah dengan khabar mustahabun. Takdir katakan ai wasti'malus siwaki. Nanti dia gitu baru sah dengan mustahabun. Supaya kita dah kata apa? Babi itu haram. Babi itu haram. Apa babi itu haram? Babi itu diharamkan makan. Nanti dia gitu. Atau apa kedai mudah, makan babi itu haram. Babi itu haram, tak sah kata gitu. Kerana hukum dia sakut dengan kerjaan kita. Babi haram apa babi? Makan babi itu haram. Nanti dia gitu. Itu maksud ibarat kita dah kecek tu, ibarat kedai kita dalam pengajian. Ini pas-pas tu sugi, bersugi dengan mana gosok gigi itu sunat, itu zahir lah. Siwak dengan mana istiyaq, mana digosok gigi kerana perbuatan kita, hukumnya sunat, itu zahir. Kalau siwak dengan mana alat sugi, tu nak kedai. Mana guna alat sugi dengan makna sugi, pelik waktu juga. Mustahabun. Kemudian kata muhasyi wa alaihi jarasyarihu, dan atasnya lah
atas apa dia? Atas ihtimal yang kedua ni lah. Wa alaihi ala hadzal ihtimal ataupun al-ihtimal tsani jaras syarihu. Berlaku oleh syarah kita kok ni. Haitsu qala sekira-kira berkata ia syarah isti'maluhu. Mana tak ada. Tak ada. Wasiwaku mustahabun. Tak ada sekali syarah kata isti'maluhu. Itu aku satu tu mai jaga di tepi pula tu. Qauluhu wa alaihi jaras syarihu haitsu qala ila akhirih. Tepi ni kata la'alla zalika, barangkali yang demikian itu tu, demikian itu mana? Qaulu syarah ay isti'maluhu tu barangkali fi nuskhatil lati kataba 'alaiha syaikhuna al-muallif, barangkali pada nuskah hak yang tulis atasnya oleh syekh kami al-muallif. Barangkali dia kata sebab kalau tak tanggung situ wa illa, jika tak kata gitu, tak kata la'alla zalika fi nuskhatil lati kataba 'alaiha syaikhuna muallif, kalau kita tak kata gitu fala wujuda li zalika fi nusakh syarah, maka tidak ada bagi demikian tu, tak ada perkataan ai isti'maluhu, tak ada kali. Mata saja tu wasiwaku mustahabbun, mata saja tu. Berkali nuskah lain tu ada wasiwaku pas selit sarah isti'maluhu. Kalau ada tu tak apa. Tu tepi jaga tu. Barangkali nuskah yang tulis atasnya oleh syekh kami muallif berkali. Kalau tak kata gitu maka tidak ada sekali. Lizalika mana liqaulihi ay isti'maluhu tu qauli syarah, tak ada sekali. Fi nusakh syarihi, pada segala nuskah syarah, segala nuskah mana nusakhi allati biyadi, yang ada di tanganku ni, tak tengok mari tak ada tu perkataan ay isti'maluhu. Apal yuraja, jelas murajaah di sana. Tak apa, jaga dah tu. Wal awwalu ahsanu. Kira mari dua ihtimal mana lebih molek. Wal awwalu yani wal ihtimalul awwalu. Ihtimal yang pertama apa dia? Siwak dengan makna istiak. Sugi dengan makna bersugi, gosok gigi. Tu ihtimal yang pertama. Ahsanu ay minat tsani, lebih bagus, lebih elok dari yang kedua. Apa jalan? Li'adam ihtiyajihi, kerana tak berhajatnya al-awwal, tak berhajat ila takdiri, kepada takdir. Kaedah kita ma la yahtaju ila takdir aula mimma yahtajuhu, mimma yahtaju ilai, maknanya kalau tak ada kena takdir lebih molek pada kena takdir. Walau abbaral musannifu bil istiyaki kama abbara bihi fil minhaji lakana aula. Kalam ibarat oleh musannif Syekh Abu Suja rahimahullah taala bil istiyak, jika dia kata wal istiyaku mustahabbun, kalau ibarat gitu tu sorah selalu dah, tak ada ihtimal dah tu. Kama abbara bihi, seperti barang yang telah ibarat ia Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bihi, dengannya, dengan maksudnya istiak tu lah, fil minhaji, dalam mata minha, mata Fathul Wahhab tu. Zakaria Al-Ansari dia ibarat dengan al-istiak itu, dia kecek bab sunat wuduk tu wastiyakun, yang ibarat dan bersugi. Awak gitu lalu lakana aula, tak ada kena duk gaduh tanggung adalah siwak makna apa, pakai kata istiak selalu. Itu dia segi ibarat deh. Jadi setiap perkara tu halusi, setiap media, setiap bidang ilmu dia ada perkara yang halusi. Tapi untuk kita nak ambil sepitah lalu tu biar dulu maknanya.
Untuk kita nak ambil sepitah lalu supaya kita duk mengaji mata-mata syarah ka ikhtisar rekah-rekah, makna kata gi biar dulu sikit sebanyak dah. Gi nak ambil faham, nak ambil erti dulu. Lepas tu bila balas kali yang kedua lain sikit. Balas yang ketiga, kitab tular pesabit orang mengaji, kitab tular 4 5 6 7 kali orang mengaji. Waktu tuak mengaji je ilmu dia duk dada, duk ubik mari kitab tular tu. Jangan kata kitab tu ku ngaji dah. Kitab tu kitab tu main lagu tu lagu sombong memang dia. Lagu cicak memang dia tu. Dek. Sebab dia panggil ilmu ni kau mengaji kau dia bertambah kitab tular berapa kali baca. Tengok mata ajrumiyah kalau kira nahwu berapa kali. Tulis lagi mata hasarah tu mengaji pula atas satu mengaji berapa kali mengaji berapa guru mengaji hak tular. Tak habis-habisnya huraian juga. Engonya sikit banyak royak. Sebab dia satu tu dia berkait ilmu berat lagi. Itulah makna kata ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini luahnya macam laut tak berpantai. Itu dia. Baiklah kita mai tengok ibarat musannaf kita dia kata wasiwaku mustahabbun. Makna siap dah. Bermula sugi itu, yakni makna bersugi itu ialah mustahabbun, asal mana digemari, disukai, digalakkan. Maknanya istahabbahu syari'u wa talabahu ala wajhi listihbabi. Mahasi kita suruh pula tu. Mustahab ambil daripada habba yahibbu tu lah makna suka, kasih tu lah. Maknanya dikasihi, yang dikasihi itu asal. Tapi istilah ulama fiqh pakai disunat. Kalau kecek mustahabu makna disunat, mandubun pun disunat, nafil disunat, tatawu disunat. Kecek sunat macam itu istilah fiqh. Kalau kita klik pada logat maknanya disukai, diperkenankan. Yakni istahabbahu makna kasih berkenan akannya oleh syarak. Wa talabahu dia tuntut ia syarak hu akannya akan siwak tu atas jalan al-istihbab, atas jalan suka dan gemar. Supaya orang buat gapo-gapo hak kita kena tu kan. Buat depan kita molek tu kena serenok. Tu seolah-olah tu lah syarat tutup kita suruh buat tu atas jalan suka kena nak balik syarat tu. Tu dia. Tu mana mustahab. Kemudian katanya bersugi itu mustahab. Sebab apa? Ilak lagi hasiah kata limuwazabatihi. Muwazabah ni bahasa kita mengekalinya. Bahasa buat seumur. Tu muwazabah dia panggil. Limuwazabatihi, kerana mengekalinya. Domainnya klik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi ala siwa mana al-istiyah. Nabi mengekali. Hingga dia tak wajib dia. Tu dia. Hingganya dia tak wajib kerana dia takut susah umat dia. Kita mengaji dah bab syafaqah tu. Ni masuk dengan ngaji fiqh bab cakap sugi ni, kita mengaji bab syafaqah alal muslimin. Nabi dia sayang sangat ke umat dia, kerana apa nak jadi berat dia kena umat dia. Dia sendiri dia buat sokmo. Tapi umat dia tidak suruh buat sokmo. Cuma dia galak ya. Molek benar kan demo boleh buat molek benar, tapi nak wajib tak sih. Susah demo. Apa itu nak suruh apa-apa dah. Suruh semua tu koseh. Tu dia. Demo nak buat juga benda tu comel. Tapi nak suruh tak sih. Tu dia deh. Tu Nabi dengan umat dia. Aku takut nak susah umatku, sebab tu aku tak wajib dia. Tapi dia buat semua dia diri. Limuwazabatihi. Kerana mengekalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Habis itu. Kemudian kita klik ke kalimat sikit lagi, mustahabbun fi kulli halin. Dikasih disunat pada setiap kelakuan. Lah mana kelakuan?
Tengok hasiah situ pula qiyam sambil berdiri. Sugi bukan kata nak pergi tu duduk dak, dalam diri pun. Wa qu'udin duduk, wa tija berbaring. Boleh sugi semua. Wa ghairiha dan lain-lainnya lagi bela-bela berjalan. Ada apalah tu. Li'annal hal makna hal tu kelakuan, lakuan. Kerana makna hal kelakuan tu ma alaihi al-insan. Tu hal dia panggil. Hal. Barang yang atasnya atas barang oleh insan. Barang yang berlaku atasnya insan. Gapo min khairin aw syarrin. Kalau gitu wa fi kalamil musannifi hazfun. Dalam kalam musannif ada buai sikit pula dah tu. Ada hazah. Malahana ada mahzuf. Wa takdir wa fi kulli zamanin. Tu musannif tak sebut nak kedilah. Disunat pada setiap kelakuan berdiri, duduk, berbaring, hanya tak sebut apa berjalan, tak ada kira lah. Pas tambah sikit lagi wa fi kulli zaman. Tu hak musannaf tak sebut tu orang panggil ada pada kalam musannaf kita tu hazah. Mana tak sebut. Dan pada setiap masa. Pada setiap masa. Sebab apa kata kalam musannaf ada hazah? Li ajli listisna allazi zakarahu biqauli. Kerana kecuali hak yang telah sebut ia musannaf akan istisna dengan kata illa ba'da zawal. Hak dia sakut dengan zaman bukan sakut dengan kelakuan. Setiap kelakuan dan setiap masa kecuali telakah mik mata illa ba'da zawali malaikat selepas gelicir matahari. Itu maksud illa ba'da zawal ai zawali syams. Malaikat selepas daripada gelicir matahari bagi lis-shaimi bagi orang yang berpuasa. Hak ni syarat tak kenal lah. Kita duk puasa. Sekarang dah gelicir matahari masuk zuhur dah. Syarat tak kenal weh. Tapi bukan ittifaq di segi ulama tu. Fardan au naflan tak kiralah bagi orang yang puasa sama ada puasa fardu, fardu Ramadan ke hak nazar ke tak kiralah. Kifarat ke au naflan ataupun puasa tu puasa sunnah. Mana bergelicir matahari makruh kita pergi. Tu dia. Mereka ada hal lain pula tu. Lepas tu duk makruh hingga ke mana? Kita pergi habis syarah sikit. Wa tazulul karahatu dah hilang oleh karahah al-istiya, oleh makruh sugi tu habis makruh bi ghurubis syamsi dengan sebab raib matahari masuk mengarik boleh buka puasa. Sunat klik bergigi kita ya puasa dah habis dah nama puasa ni raib matahari bukalah kita ni. Sunat bersugi klik atau panggil hilang karahah dengan sebab ataupun dengan raib matahari. Tu hak bahagian mata dan syarah. Tapi kita lakah di untuk syarah sikit lagi. Wakhtaran Nawawi dan telah pilih oleh Imam Nawawi. Dia panggil Al-Qaulul Mukhtar. Inda Nawawi dia panggil. Dan telah pilih oleh Imam Nawawi akan adamal karahati mutlaqan. Imam Nawawi pilih kaum tu. Jadi tak kalau khilaf dulu pada dia tu duk khilaf. Maka Imam Nawawi pilih kaum hak kata tidak makruh. Tu mana pilih oleh Imam Nawawi akan tidak makruh. Mana Imam Nawawi pilih akan kaum yang mengatakan tak makruh mutlaqan. Adamal karahati ay karahati listiyak mutlaqan. Apa mutlaqan? Ay qabla az-zawali wa ba'dahu hasyahulun. Sama ada maknanya bersugi sebelum gelicir tak makruh sunat, dan selepas gelicir pun tak makruh. Ada kaum yang kata tak makruh semata-mata. Imam Nawawi pilih hak ni. Ini panggil al-qaulul mukhtar. Perkataan yang dipilih di sisi Imam Nawawi. Lepas tu jalan kita kau nanti turut tengok kelas Syiah. Mundur klik semula.
Jadi ada ketinggalan sikit lagi pada kata syarah wala yukrahu tanzihan illa. Tu dia. Dan tidak dimakruh akannya akan al-istiyaq akan as-siwak tak dimakruh sebagai makruh tanzih. Makruh tanzih ni maknanya kalau kita kerja tidak dijanji seksa, tapi kalau kita patah tu diberi pahala, dijanji beri pahala. Nah, itu bagi makruh. Maka hak ni tak makruh. Malaikat makruhnya selepas gelicir. Lepas tu kita klik kepada sambungan dalam hasiah tadi. Mana? Pada kata limuwazabati alaih wa zakaral musannifu istihbabahu fi kulli hali. Dan telah sebut oleh musannif Syekh Abi Suja' rahimahullah akan sunat as-siwak bersugi. Siwak mana al-istiyaq maknanya lah pada setiap kelakuan. Tu musannif kita sebut tak dah mustahabun fi kulli hal, dia panggil sebut dengan jalan sarah terus terang lalu. Thumma zakara karahatahu, kama dia sebut ia musannif akan makruhnya siwak bersugi lis-saimi bagi orang puasa ba'da zawat. Tu musannif kata illa ba'da zawat. Tu dah. Thumma zakara ta'akkudahu, kama dia sebut ia musannif akan muakkadnya siwak bersugi. Dalam ayat tu sunat muakkad. Sunat biasa dulu sunat, lepas tu ada sunat muakkad. Sunat muakkad kuat nak tutup dekat-dekat dengan anak wajib, tapi bukan wajib. Dia panggil ta'akkudahu, sunat muakkadnya siwak tu fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat hak sunat muakkad. Depan kita tak baca lagi no. Wa huwa fi salasati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Dia akan kata sikit lagi. Kita tengok muhasyir ayat dulu. Mana 3 tempat? Bila dalam syarah sikit lagi, depan sikit lagi no. Wa qad yajibu, dan terkadang wajib ia al-istiyaq ataupun as-siwak tu. Terkadang wajib dah juga sugi wajib. Hak ni wajib aridi lah. Hak wajib asal tak ada. Syarat tak ada wajib je asal lagi. Hak kena aridi dah. Wajib lah nah. Kama iza nazarahu. Wajib sungguh sebab nazar nak sugi. Bagi Allah atasku bahawa aku nak bersugi pagi ini. Wajib. Tak bersugi ke? Kena bayar kifarat lah. Kena perap lah. Sabit nazar. Sabit kita tu hidup iltizam. Hidup pelazim tah diri kita. Kerana makna nazar tu apa? Iltizamu qurbatil lam tata'ayyan. Itu makna. Asalnya tak ada wajib apa kali sugi tu. Apa kita? Bagi Allah lillahi alayya, bagi Allah atasku an astaka. Masalah al-yaum, pada hari ini. Tu wajib sugi. Kalau tak sugi sekali habuk ke? Kena. Tu dia panggil wajib aridi lah, ataupun wajib li ghairihi dia panggil. Bukan wajib li zatihi. Tu wa qad yajibu. Nak kait kan itu ke? Wa qad yajibu ai li ghairihi. Terkadang wajib ia al-istiyaq ai li ghairihi, wajib kana lain. Kana apa? Kana nazar. Tengok di misal kama iza nazarahu, seperti bahawa apabila nazar ia seorang akhirnya akan siwak. Au tawaqqafa alaihi zawalu najasatin. Tu arif belaka tu. Ataupun atas pada jumlah nazarahu, apabila terhenti atas siwak tu oleh hilang najis. Najis tak hilang, malaikat kena sugi. Tu panggil terhenti atas, menepati persyarat dah. Jadi apa wajib arif di belakang ni. Au rihi karihin. Terhati di atas sugi oleh hilang bau yang keji tu atas pada najasatin. Au tawaqqafa alaihi zawalu rihin karihin,
terhenti atas siwak atas sugilah oleh hilang bau yang keji fi nahwi Jum'atin. Pada umpama Jumaat. Muka tempat nak beripung. Jadi dia tiba-tiba bau mulut ni tak boleh menyakiti. Menyakiti orang lain tu. Terhati nak hilang tu kena sugi. Tu wajib tu. Terkadangnya begitu. Pemulut makan petang. Nak makan nasi dengan benar bawang keji, bawang jeruk ke. Muka tu pening juga tu. Nak beruh bau hilang. Terhati dah tu. Terkadang wajib tu kerana menyakiti orang lain. Kita tak apa mulut kita. Bau-bau tu. Muka bau jeruk, bau tu. Udah apa je kata. Udah apa mulut mu, mulut kufah we kamu. Tu dia. Ku peketuk. Nak kata menyakiti. Tak hilang malaikat kena sugi had jadi wajib kata dia. Itulah. Kemudian wa ulima annahu tak nak. Tak habis kali lagi. Wa alima annahu kait lagi tu. Masalah yang ketiga. Masalah yang kedua, au tawaqqafa alaihi zawalu najasatin au rihin karihin fi nahwi jumu'atin wa alima annahu. Tak habis kali lagi. Padahal tahu ia seorang tu syakhsun tu annahu bahwasanya ar-rihul karih bau keji tu yu'zi ghairahu. Tu nak kait lagi. Tahu ia akan menyakiti akan orang lainnya. Dia tak boleh kena jaga kehormatan muslimin dicampur dengan pula. Tu dia dek. Menyakiti orang lain, bawa dia keji dia tak boleh. Bawa dia keji. Supalah ni dak kecek bab apa dia? Bawa keji ni sia mulut tu dak kira bab sugi dan begitu juga pakai-pakai ya kita pun kalau menyakiti orang lain tu terhati tak nak hilang. Tu dia. Nah. Apa pakaian kita, baju pakaian apa tu lah. Hak bekai-bekai yang ada juga. Tu bawa keji dia. Kadang-kadang itulah. Kita kena timbal lah. Mana kita kena timbal. Kalau harap kita sendiri apa ya bau lah mana tak apalah. Kau kita kita timbal lah. Kalau bau orang lain itu tak boleh. Itu dia. Habis. Tengok di samping kita duk mengaji bab hukum sunnah makruh haram, jadi sampai itu pula dia menyakiti. Katanya lagi wa qad yahrumu terkadang haram, ia ada juga sugi haram. Pendek kata dalam hukum taklifi ni terkadang ada cukup 5. Terkadang tak siapa. Kita tengok ni. Hak sunat kita tahu dah. Hak makruh pun dia sebut dah. Hak terkadang haram ada juga. Saat ni terkadang wajib. Sepertilah mana? Ka'anistaka bisiwaki ghairihi bila iznihi. Gitu. Seperti bahawa ka'an. Dia baca kanastaka. Ka'anistaka. Seperti bahawa. Mulai buah hamzah di atas alif kana tu. Ka'an. Ka'anistaka. Seperti bahawa. Seperti bahawa bersugi ia dengan alat sugi orang lain. Ni siwak mana alat? Bisiwaki ghairihi. Ambil kayu sugi orang buat sugi gigi kita. Ambil kayu sugi orang, beruh orang, ambil buat beruh gigi kita. Bila iznihi, dengan tidak izin nyonya ghairihi. Tu haram tu. Dengan tidak izin dia wala ilmi ridahu atas pada la iznihi dah. Dengan tidak izinnya dan tidak tahukan redanya ghairihi. Tu dia. Adapun kalau dengan izin muqabil dia. Fa in kana bi iznihi, silap titik tu lebih tu bi iznatin jadi. Fa in kana, maka jika adalah ia apa dia alistiyak bisiwaki ghairihi, bersugi dengan alat sugi orang lain tu dengan izinnya, izin ghairihi au ilmi ridahu, ataupun dengan tahu redanya ghairihi, hak tu lam yahrum, tidak haram ia alistiyak saat ni tu. Tak ada apa makruh ke tak? Walam yukrah, makruh ke tak?
tuai redha, tuai izin, tak ada haram dan tak ada makruh. Cuma ada sikit kurang molek. Bal huwa khilaful aula. Haram dak, makruh dak? Dak ya. Molek dak kurang molek sikit tu. Kurang molek sikit tu. Khilaful aula. Ini kita berlaku atas istilah kebanyakan ulama mutaakhirin, makruh dengan khilaful aula tu dua martabat. Mana makruh tinggi sikit, khilaful aula tu rendah sikit. Di sini kurang molek sikitlah. Itu pun kait pula kata khilaful aula tu nya kait betul bal huwa kait tu idrak lah. Dia kata khilaful aula. Kata khilaf aula kurang molek tu illam yakun litabarruki bihi pula jika tidak ada ia kerana ambil berkat dengannya dengan siwaki ghairih tu tu khilaful aula tu jika tidak ada ia alistiyak bi siwaki ghairih bukan kerana ambil berkat dengannya dengan siwaki ghairih tu dia. Kalau wa illa jika tidak, tidak dihadap ke tidak pula. Wa illa lam yakun suwi lagu mana? Wa illa dan jika tidak ni bi ayyakuna litabarruki bi. Tu dia. Dan jika tidak dengan bahawa bi ayyakuna litabarruki bihi. Dengan bahawa adalah bersugi dengan kayu sugi orang lain tu nak ambil berkat dengannya. Ambil berkat boleh juga angkai sugi. Seperti ka'an kana sahibus siwaki, seperti bahawa adalah tuai kayu sugi itu aliman, dia orang alim. Tu dia. Bahawa dia benar beri. Dia benar beri. Mana nak ambil berkat angkai sugi tu. Balik demo tak apa ambil berkat, demo pergi berlekat mati. Tu dia. Dah itu kan. Ataupun kita orang mengaji ke, klik kapung ke Allah, mana kata pakai. Kai sugi tu sekali nak beruh gigi nak ambil berkat. Tu dia, kita pun benar ke dia. Hak tu gak jawabnya lakah ke belakang, lam yakun khilafal aula. Mana tidak haram, tidak makruh, tidak kata khilaful aula. Tu dia. Tengok nak ambil berkat engkau sugi dek. Awalian atas pada alimat. Ka'an kana seperti bahawa adalah sahibus siwak tuai kai sugi itu dia alim, orang alim. Ataupun dia tu walian, seorang wali Allah Ta'ala. Dia basah mulutnya berzikir dengan Allah hatinya. Kita nak ambil berkatnya ni tak kai sugi dia. Nak sugi ambil berkat. Dia pun benar weh kita. Hak tu je. Deh, lam yahrum wa lam yukrah. Segala kita nak minta deh. Kalau balik dia beri tu, comel benar. Kita nak minta segar. Mana tu kai sugi tak. Masa tu beng mulut dah. Tak tu. Beng mulut duk situ lah. Tu dia. Tak tegang. Muk dah. Kalau dia kata ni ambil kai sugi ni. Tu kok hak ni hak nak. Maknanya deh. Tu dia. Itulah dia. Wa ma kana asluhun nadba la ta'tarihil ibahatu. Ni soalan jawab soal. Jadi tu baik pak dah ni dalam hukum taklifi ni, maknanya sugi tak ada hukum sunat. Tu banyak kayaknya. Terkadang wajib, terkadang haram, ada juga makruh pak. Hak harus ada ke tak sugi harus di sini seolah-olah tanya, maka jawabnya dan wa istinah bayaniyun jawabun amma yuqa. Seolah tanya ada ke tak sugi harus? Wa ma kana asluhun nadba. Dan barang yang adalah asalnya asal barang itu sunnah la ta'tarihil ibahah. Ini jadi kaedah ni. Itu dia. Jadi betul kaedah ni. Barang yang adalah asalnya sunnah tidak berlaku akannya oleh ibahah. Kalau gitu bersugi ni asalnya sunnah. Asal dah tu sunnah tu. Maka tak berlaku oleh hak harum. Begitu. Tak berlaku ibadah. Mana kata bersugi harus tak ada. Kamu dia sugi nak apa kali nak.
wa aqalluhu marratun. Dan bermula sekurang-kurang bersugi sekali lalu. Mana seru cukup. Tu sekali ya. Lah mana? Sugi senang je mula lek kanan, senang sud tengah, lek kiri senang. Dah. Tu hasil dah makna sugi. Boleh ada fadilah. Kita duduk sugi bangun tidur, kali konyol. Kalau gigi pahu patah. Itu kan. Anak ayat kata sugi, serah sud sini, ambil lagi, serah sudah. Itu nak ayat sekurang aqal hasi sunnah marratun, satu kali. Sekali lalu cukup. Tapi wa akmaluhu, dan seakmal lebih sempurnanya al-istiaq bersugi itu salatu marratin. 3 kalilah. Serah 3 kali. Balik kiri pula serah 3 kali. Bukan dia sugi straight dah, sekat tengah. Sekat tu. Nampak tu? Malam yakun, kata akmadut 3 tu pun tak habis lagi masalah. Selama tidak, dia panggil masdariyah. Malam yakun, selama tidak ada ia istiaq tu li taghayyuril fami. Apa kita duduk sugi pagi-pagi bangun tidur tu, selama tidak ada ia kerana berubah mulut. Kata akmad 3 kali tu. Apa kita duk sugi sokmo hak tadi sugi bangun tidur, lepas tu duk sugi sokmo nak semaya, sugi baca Quran, sugi. Tu tak ada pun. Akmal 3 kali ya, serah 3 kali dah lah. Selama tidak ada ia al-istiaq bersugi itu kerana berubah mulut. Wa illa, dan jika tidak. Tidak apa tadi? Kedik tersebut bi ayyakuna li taghayyuril fam. Dengan bahawa adalah bersugi kerana berubah mulut, hak tu fala buddha, maka tak dapat tidak, ini mestilah min zawalihi, daripada hilang taghayyur tu. Hak tu tak dapat tidak nak hilang dengan 3 kali tak hilang lagi, lagi. Tu dia. Habis. Tu kita mengaji bab cakap sugi. Nabi tahu lepas tu kita buat bina di atas tahu tu dia lebih. Tu dia buat bina di atas tahu tu dia lebih. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi. Dan tidak dimakruhkan, malaikat tidak dimakruh akan bersugi sebagai makruh tanzih, makruh keji. Biasa lagi guru dia makruh tahrim. Makruh tahrimnya haram lah, tapi dia tak kata haram tu kerana dalil ada ihtimal supaya makruh tahrim. Baik, malaikat kemudian daripada gelicir bagi orang puasa. Kemudian tengok di apa dia pada kata lis-shaimi. Qauluhu lis-shaimi, bagi orang puasa, ai walau hukman. Dan jika adalah puasa pada hukum sekalipun. Walau kana shaimu hukman, dan jika adalah orang yang puasa dia panggil puasa pada hukum. Lah mana hukum pada hukum. Jadi tak kala apa dia ni rayah begitu, maka fayadkhulul mumsiku, fayadkhulu ay fis-shaimi, fis-shaimi hukman, maka termasuk di dalam kata orang yang puasa pada hukum tu termasuk oleh al-mumsiku, oleh orang yang imsak. Orang imsak saja, berak daripada makan minum, berak daripada barang yang membatal itulah, tapi pada syarak tidak sah puasa. Misal macam mana mumsik tu? Misal begini, ka annasiyan niyyata lailan fi ramadhan. Tu panggil mumsik, puasa pada hukum. Seperti bahawa lupa ia al-mumsik tu akan niat.
waktu malam. Terlupa niat malam. Bila tak niat tak sah puasa muka rukun dia. Tak sah lah puasa muka rukun dia. Kalau semaya tak lupa niat nak semula. Ni nak semula kan dia cerah ke? Terlupa semalam. Semula kan lagi. Nak esok suku hak tu juga kena qada dah lah. Lepas tu boleh hakal ke tak? Wajib imsak. Tu mana yang berpain mumsik. Wajib kena buat apa tu? Bukan kata tak ada niat malam selalu pagi makan. Tak boleh. Ka'anna siyan niyyata, seperti bahawa lupa ke niat lailan pada waktu malam fi Ramadhan, pada bulan Ramadan. Tak kala nasiya lalu fa amsaka. Maka imsaklah ia, amsaka ay anil muftira. Maka minum dak belakalah apa hak membatal puasa tu dia tak boleh kerja belaka. Namanya dia tu orang mumsik. Fahuwa maka ialah al-mumsik tak ni lah. Ambil faham daripada an-nasyan niyata, maksud dia faham saka. Kepada al-mumsik fi hukmi shaimi 'alal mu'tamadi. Orang yang menahan saat ni pada hukum orang puasa. Sebab haram atas dia tu makan minum. Dalam keadaan begitu, hukum bersugi juga makruh. Kekenya bersugi makruh supaya tu orang puasa bila lepas gelicin. Nak berlaku takau ni lah ni. Tapi khilafan. Aku kata begitu kerana aku menyalahi lima qalahu Ibnu Abdul Haqq wal Khatibu. Aku kata begitu kerana aku menyalahi barang perkataan yang berkatakannya oleh Ibnu Abdul Haqq dan oleh Khatib Asy-Syarbini. Syekh Khatib Asy-Syarbini Tuan Mughni tu. Ini pun anak murid Zakaria Al-Ansari juga ni. Orang rung apa dia, Ibn Hajar, Syekh Ramli, Sya'rani itulah tu. Syekh Khatib Asy-Syarbini, Tuan Sarah Iqna' tu. Dia juga. Khatib Asy-Syarbini dia sarah matan ni juga ni. Ni Syekh Ibnu Qasim sarah ni. Syekh Khatib juga sarah matan ni. Yang dipanggil Tasarah Iqna'. Lah mana maqalahu Ibnu Abdul Haq wal Khatib. Man bayan min adamil karahati lil mumsiki. Daripada ketiadaan makruh bah. Adamil karahati ay karahati listiyak. Ada cara hak tu ni. Syekh Khatib kata tidak makruh bersugi lil mumsiki bagi orang yang ada dalam menahan, dalam imsak tu. Kita orang puasa hak sungguh ni baru makruh. Orang yang dalam imsak saja tu tak makruh bersugi. Lepas gelicin. Khilaf situ begitu. Sebab apa boleh kata tak makruh tu? Jalan dia. Li'annahu laisa fi siyamin. Kerana bahawasanya al-mumsik, orang yang dalam imsak ni bukan ia tidak pada puasa. Yang ni bukan puasa syar'an pada syarak tak. Puasa pada syarak bukan, mungkin dia tak ada niat. Cumanya wajib imsak saja ya lah. Nak makan minum tak boleh lah. Bab bersugi tak apa kan. Tu dia. Tapi hak jumhur kata walau shaiman, walau hukman sekalipun, tupa je dengan orang puasa hak sungguh. Gitulah. Tak gano boleh makruh sugi. Nak tanya juga situ. Gano boleh makruh beruh gigi bila lepas gelicin nasbah bagi orang puasa. Tanya situ jawab wa innama tu wa istinah bayani dah. Kita kata dia duduk di tempat seolah-olah ditanya gano yang boleh makruh. Bila lepas gelicin makruh sugi belum tu tak apa. Gano salah tanya. Lalu jawab kata wa innama kurihas siwaku lis-shaimi, dan sesungguhnya dimakruhkan bersugi bagi orang puasa selepas gelicin tadilah. Tu li'adyabiyyati khulufihi ay rihi famihi. Kerana keadaan harum atyabiyyati, maksud ia nisbah, maksud ia masdariyah. Li'adyabi tu atyab tu isi tabdil.
Patu mai atyabiyati. Tu ya masdariyah takwilnya. Li atyabiyati khulufihi, kalau takwil bunyi likauni khulufi famihi atyaba. Ni ambil dari hadis ni. Kerana keadaan harum, kerana keadaan harum berubah mulutnya tu khuluf. Khuluf makna berubah mulut. Tapi ayat bersih tu baca dulu bi dhammil kha, khulufihi. Makna gapo? Ai rihi famihi, berubah bau mulutnya. Kerana keadaan harum bau mulutnya, tu maksud. Kerana keadaan harum bau mulut. Lebih harum lah kalau kita kira. Kerana keadaan bau mulut orang puasa tu lebih harum. Yani indallah, di sisi Allah Taala. Harum ngano busuk bahai. Itu dia. Harum ngano busuk bahai. Nama kata. Bukan busuk saja, busuk bahai. Kita hak zahir kita ini dia berkecek di sisi Allah. Kama fi khabari. Ni pak ambilnya seperti barang kata mana? Kata atyabiyati khulufi, keadaan bau mulut tu lebih harum tu barang yang sabit pada hadis. Mana hadis? La khulufu famis shaimi atyabu indallahi atyabu min rihil miski. Tu lafaz hadis tu. Hadis yang sahih, masyhur sangat hadis ni. Bila masuk beliau puasa orang sebut sangat, baca sangat hadis ni. Maknanya tengok tu kuat kita perhati dalam susun ni. Satu susun mubtada khabar jumlah ismiyah. Satu kuat dah situ. Lagi pulaknya di mubtada tu masuk dalam taukid, tak kata khulufu saja, la lagi tu. Kau kita duk mengaji kata zaidun qaimun jumlah ismiyah. Satu kuat dah. Lepas tu mari la zaidun qaimun, taukid masuk tu. Lepas tu guna di khabar tu atyab, isi tafdhil pula dah tu. Bukan tayyibun dak. Ni cara perhati dia. Nabi SAW dia kata la khulufu famis saimi, sesungguhnya demi lagi sesungguhnya berubah bau mulut orang puasa itu atyabu, lebih harum. Kalau kata tayyibun tu yang harum, ni atyabu, lebih harum nah. Lebih harum min rihil miski, daripada bau kasturi. Indallah, lebih harum di sisi Allah. Tak boleh nak kata harum po busuk bahai. Itu kita, tu indana. Hanya indallah, lebih harum di sisi Allah min rihil miski. Padu dengan bau kasturi. Makruf lah bau kasturi nombor satu, bau sedap. Kemudian ini lebih harum lagi pada itu. Sabit itulah bila lepas gelicir saat ni dia berubah mulut, bau busuk mulut tu terpanggil bau busuk duduk di sisi kita. Tu dia panggil berubah kerana puasa. Berubah kerana puasa. Sabit tu tak boleh beruh tu. Takut hilang tu. Tu dia jalannya. Kemudian apa makna atyabu indallah min rihil miski? Mari tafsir maksud ay aktsaru thawaban indallah, arti lebih banyak pahala di sisi Allah daripada bauan kasturi min rihil miski. Rihil miski al-matlubi, jadi tutup pakai. Maknanya al-matlubi, jadi ditutupkan, ini ditutupkan pakai fi nahwil jumu'ati. Tengok kita nak dihadhir sembahyang Jumaat disunat pakai bauan. Boleh pahala bila kita pakai kerana tu. Kerana syarat turun tu boleh pahala. Hak ni lebih banyak pahala pada tu lagi. Tu makna kata bau mulut orang puasa tu lebih pahala banyak lebih pada tu lagi. Tu makna lebih harum di sisi Allah, lebih banyak pahala di sisi Allah dari pakai bauan kasturi yang ditutup pada umpama Jumaat. Umpama Jumaat tu raya, mana tempat-tempat perhimpunan. Tempat bipun ni. Sunat pakai bau-bauan. Tu dia.
Sabit tu kalau kita nak kira adab lah, adab belajar ni jadi masya-Allah kalau pesawat Arab dia janguk pakai mengaji tu. Nama mengaji kat masjid juga janguk dia pakai. Janguk bau semua apa pelajar tu. Kita dak nak pakai hak sahih. Bermain bola. Pok tu kan. Tak com ni. Tu molek dia adab weh. Dia mengaji dia lupa ya bukan tu mengaji sini gitu. Tak halasah nak tak apa dak. Okey. Adab belajar. Ni tak ada pergi kalau pergi dia berat aku. Laula an asyqa ala ummatiha la amatu bisiwa berat nanti. Habis adab ni payah nanti. Sampai kena tarekat tak boleh. Kena masalah ahli tarekat nak gapo tak boleh pasal dia kuat di segi adab tu. Orang kuat segi adab dia berat. Ni pun cara duduk ni. Kalau nak pergi soal adab tu nanti. Berat nanti cara adab kau. Kalau ahli tarekat dia duduk lagu mana? Duduk sila juga jat mula ke pas sudah. Kalau duduk ibu duduk lagu tu pas sudah. Tak lengah gawe kita. Nak berlepas susah tu dia. Habis cara baru yang mengaji takhusi. Duduk takhusi tu punya gelepar utuh kursi-kursi tu pun 4 bulan tu. Patah kaki-kaki tak apa hari je. Orang lain tak ada apa-apa kursi dia tu kenyok dia kaki dia dah indik. Ayat kata hak tu dia hanya kata nak jaga adab dia payah sungguh. Tapi walau bagaimanapun ingat kata biarlah kita penting lebih masalah lain lagi tu adab tu penting. Tilik pada situ. Dia kata kalau nak pergi segi adab go tak boleh nak mengaji kita. Susah. Adab dia tu payah. Walau bagaimanapun kita ambil tahu. Seketika sesuatu masa kita guna. Baiklah. Tu dia panggil kata makna kata apa yang ditutup pakai bawah setiap tempat perhimpunan disunat pakai atas bawah yang harum boleh pahala bila kita niat belatu. Niat kata syarat tutup kita bila nak berhimpun pakai bawah. Apa lagi nak tutup di majlis ilmu kerana majlis turunnya rahmat dan barakat. Tu dia. Maka bau mulut orang puasa lebih banyak lagi pahala tu. Pahala daripada itu hingga ibarat dengan kata lebih harum lebih bau sedap lagi pada bau kasturi. Tu dia. Jadi tak kala hadis hubungkan dengan puasa tu datang macam tu maka dimakruhkan bersugi. Tu pasal kebanyakan ulama kata gitu tu. Itu jalan. Jadi dia kata wa innama tani tu. Soal lagi au annahu indal malaikati atyabu min rihil miski indakum. Tu huraian yang kedua maknanya lebih bahawasa berubah mulut orang puasa tu lebih di sisi malaikat lebih harum dari bauan kasturi di sisi kamu lagi. Kita pakai bawah tu lebih harumnya di sisi malaikat mulut orang puasa lebih harum. Sabit tengok cerita hikayat Nabi Musa tu kan tak kala dia pergi keluar di munajat Tuhan janjinya dia puasa cukup 30 hari dia sugi. Bab sugi saat itu kena denda dia tambah 10 hari lagi. Malaikat merayu mungkin beruh gigi ko taklah masuk. Suruh tambah 10 hari lagi cukup 40. Kata setengahnya dia pergi sugi. Tengok deh. Itulah. Maka puasa Musa tak ada makan-makan. Tak apalah orang pangkat tu, pangkat Nabi, pangkat Rasul, orang dia gagah, orang dia kuat. Kalau ibarat apa kena ke apa tengok. Telu boleh muak meko ke mana? Muak tak tutup. Teksi kita ni kepek. Tak gitu kan? Dia tak ada dengan orang. Ni mana orang jadi Nabi dan Rasul ni kekuatan tu hari dia belah tu. Kalau tak makan-makan 30 hari, tak ada apa. Baik. Itu nak ayat kata bisanya kuatnya bau mulut orang puasa tu lebih harum daripada bau kasturi di sisi kamu lagi. Kalau gitu wa atyabiyatuhu tufidu talaba ibqaihi. Sambungnya dia panggil tatmim. Tatmim bagi illat tadi. Mana
Sungguhnya dimakruhkan bersugi bagi orang puasa kerana keadaan berubah mulutnya itu lebih harum. Dan bermula wa atyabiyat, dia panggil tatmimul illah. Dan bermula keadaan lebih harumnya apa dia khulu fihi tu. Itu tufidu memberi faedah ia akan talaba ibqaihi, akan tutup mengekal khuluf. La hidup berubah gitu, jangan ada konsep dia. Bila beruh hilang, bab tu makruh tu. Habis. Lepas tu orang tanya pula. Tanya kan nyekai lepas gelicir, belum gelicir tak apa. Pula dah. Nak jawab soal lagi tu. Wa innama qujida bi kaunihi ba'da zawal. Dan sesungguhnya dikait akan dia. Dikait akan dia akan apa tu? Dikait akan dia akan kata karahatus siwak. Bi kaunihi dengan keadaannya siwak ba'da zawal. Hagano tak kata orang puasa makruh je pagi lagi. Bila kata orang puasa makruh bersugi mula di mana? Mula di waktu fajar lagi dah. Kan nak sugi kena sugi belum. Bila timur fajar tak boleh nak sugi dah. Misalnya. Hagano tak letak situ hidup kat lepas gelicir. Kerana gini pula tu. Li'annahu kerana bahawasanya yadullu alaihi khabaru uqdiyat. Kerana idafah ke lafaz hadis, kalau tak saya pun khabarun. Kerana bahawasanya hanya nak pakai dhamir rusyan, tak apa. Kalau nak letak juga tak apa. Kerana keadaannya kaunihi ba'da zawal menunjuk atasnya ataupun taqyid lalu senang. Li'annahu yadullu alaihi, kerana bahawasanya menunjuk atasnya atas at-taqyid bi kaunihi ba'da zawal tu oleh hadis. Kerana hadis pula dia ada kait. Hadis tadi tu itlaq. La khulufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil miski. Dia tak ada royak lepas gelicir, sebelum gelicir dia panggil hadis tadi itlaq. Dia panggil mutlaq hadis tu. Mari tengok hadis lagi ada kait. Kaedah kita hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Kaedah kita. Mana hadis lagi? Ni. U'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan la yu'lam yu'tahunna ahadun qabli. Ni kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakupak dengan puasa. Boleh yang kita nak dekat dengan puasa dah ni. Dek. Baik. Dalam hadis katakan u'tiyat, baca dengan fi'il madhi bina maf'ul. U'tiyat ummati, telah diberi akan umatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata telah diberi akan umatku, mana oleh Allah lah. Kerana zahir fa'il bunyi a'tallahu ummati, bunyi gitulah. Diberi akan umatku pada bulan Ramadan, diberi akan khamsan. Tu maf'ul yang kedua. Ya kerana a'ta mutaaddi dua kita maklum. Bila kata ba'ata, apa ba'ata? Ba'ata ni fi'il yang mutaaddi dua maf'ul bukan mubtada khabar pada asal. Dia panggil ba'ata, dia panggil. Ataupun ba' kasar tu lah. U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan, diberi akan 5 perkara. 5 perkara ini sifat lam yu'tahunna ahadun qabli. Sifat jumlah sifat pada khamsan, dengan jika dah kata jumlah jatuh kemudian pada isi nakirah. Walha bukan muta'alliq bagi dia ke? Itu jumlah, tak ada muta'alliq dah. Kalau zarah tu muta'alliq. 5 perkara mana? Yang tak pernah, tu lam. Yang tak pernah diberi akan sekalian. Tu maf'ul yang kedua tu muqaddam dia panggil. Yu'tahunna maf'ul yang kedua muqaddam. Ahadun tu maf'ul yang pertama, ia dikatakan naib fa'il tu. Lam yu'tahunna ahadun, yang tak pernah diberi akan sekaliannya, sekalian khams 5 tak pernah diberi akan seorang pun qabli, dulu pada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu tak ada. Mana tu tafsir satu persatu.
Ammal ula, adapun yang pertama, fa innahu idza kana maka bahwasanya apabila berlaku awwalu lailatin kanatam mana hasala, apabila berlaku awal malam daripadanya Ramadan, padanya daripada syahri Ramadan, nazarallahu ilaihim, nascaya tilik melihat oleh Allah kepada mereka itu, kepada ummati. Tilik apa ni? Ni bukan lafaz hadis ni, tafsir. Nazara rahmati. Tu sarah tu. Bukan lafaz hadis tu. Ya. Lafaz hadis kat tu ya. Nazarallahu ilaihim lakah wa man nazara ilaihi. Tu lafaz hadis pula. Mana Allah tilik kepada mereka, yakni sebagai tilik rahmat. Tafsir situ. Sambung hadis pula. Wa man nazara ilaihi, dan siapa-siapa yang telah tilik, siapa yang telah tilik ia Allah sebagai tilik rahmat ilahi ilaman, la yu'azibuhu abada, nak tak azab ya Allah akan nyaman tu selama-lama. Ini kelebihan bulan adalah bertepatan bulan Ramadan, bulan rahmat. Allah tilik kepada umatku pada bulan Ramadan dengan tilik rahmat. Siapa yang Allah tilik kepadanya sebagai tilik rahmat, Allah tak menyiksa akhirnya selama-lama. Ni yang bang hadis macam ni boleh kita buat apa? Rajak. Buat harap, taruh harap. Satu kelebihan. Yang kedua, wa amma tsaniyatu, dan adapun yang kedua hak kata 5 perkara tadi, fa innahum yumsuna, maka bahwasa mereka itu ummati umatku, yumsuna. Baca kira pula, baca lagu mana mereka tu, amsa yumsi. Mereka tu asbaha yusbihu, berpagi-pagi, amsa yumsi, berpetang-petang. Mana yumsun asluhu yumsiyuna, baru jadi yumsiyuna. Kalau yumsau jadi bina maf'ul, tak sah makna. Yumsuna, maka bahawasa umatku yumsuna, berpetang-petang, ay yadkhuluna fil masa, makna loraknya berpetang-petang bila masuk waktu petang. Maksud waktu petang ni mana mula digelincir tu imsak. Amsa yumsi, mula digelincir. Berpetang-petang mereka itu walhal, apa walhal, wa khulufu afwahihim, maingat jamu, dan padahal dan berubah mulut mereka itu ummati atyabu, bau mulut mereka itu lebih harum indallahi min rihil miski. Ni syahid kita ni. Apa mana tempat kaitnya tu? Kait fa innahum yumsun, dia kait dia. Jadi dalam hadis tak ni la khulufu famis saimi, tak ada kait tu petang ke pagi. Tak ada kait tu. Hadis ni kait ni. Fa innahum yumsun. Masuk waktu petang walha mulut tu berubah. Tu lebih harum di sisi Allah. Kalau gitu hadis hak itlaq tadi kena kait waktu petang. Maka cabut situ tu hukum fiqh kata tak makruh illa ba'da zawal. Tengok aling untuk fiqh yang nak waktu hukum. Tu dia bukan apa aja dak. Yang reti dengan kaedah dengan apa. Tu nak jadi fuqaha tu, jadi faqih tu. Hadis ni ada kait, ambil kait ni kait denu sabit itulah. Hagano tanya. Hagano boleh makruh lepas gelicir, belum gelicir tak apa. Kerana ni kan hadis ni ada pula. Fa innahum yumsun, petang-petang, berpetang-petang. Maka loraknya panggil waktu masak tu mula digelicir. Ni panggil sebelah lepas pagi, bergelicir sebelah petang. Tu lurah pula situ. Yang ketiga nak bersuhdih lah. Masalah kita selesai dah kat tu. Syahid kita duduk situ dah tu. Tapi nak sambung hadis. Wa amma tsalitsatu, dan ada pun yang ketiga. Fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin. Maka bahawa malaikat minta ampun, tolong minta ampun. Allah tolong minta ampun ya malaikat lahum li ummati, pada setiap hari dan malam. Allah. Ini kelebihan yang ketiga dalam bulan Ramadan. Wa ammar rabi'atu, dan ada pun yang kelima, yang keempat.
Dibagi kita orang puasa serenaklah dengan hadis macam ni. Bagi orang tak puasa dak serabut perut lelah-lelah ni. Tanya hari ada nak serabut dia tu. Nak serabut. Serabut tu nak payah nak akal. Mula ada ceraga nak pakal lagu mana dia tak kenal atau Melayu. Jadi. Tu dia. Ini kelebihan bulan Ramadan. Yang keempat ialah fa innallaha ya'muru jannatahu. Cuba tengok. Nah, maka bahawa Allah Taala perintah ia akan syurganya. Dia suruhkan syurga dia. Dia perintah akan syurganya. Perintah suruh ke apa tu? Suruh buat istiadat, suruh buat persediaan. Tu dia. Perintah amara jannatahu, amara apa? Ai bil isti'dad wa tazyin. Wa tazayyun. Tu ambil faham di depan. Allah Taala suruh akan syurganya, suruh ke apa? Suruh ai bil isti'dad. Wa tazayyun. Suruh dengan buat persiapan dan suruh buat apa nama tu? Berhias. Supaya kita dek hias tepat ketika orang besar nak mari masalan. Orang besar nak mari pak kita ni, nak mari melawak kita pun tebah jalan-jalan persiapan. Nak buat sambut ni, nak sambut ni. Ni pun nak sambut Ramadan ni. Allah Taala perintahkan syurganya. Fa yaqulu, maka firman ia Allah laha li jannati. Dia kata ke syurga, ista'iddi, ya amanah. Ista'iddi wa tazayyani. Fi'ama kedua tu. Ista'adda yasta'iddu. Ista'idda ista'iddu ista'iddi. Ista'idda ista'iddi. Ya boleh dua. Lepas tu masuk berhubung dengan ya mufrad muannas mukhatabah tu. Kerana khitab ke jannah dia pakai muannas lafaz tu. Lalu kata ista'iddi. Tu kata dengan idgham. Kalau kata dengan fakil idgham ista'didi. Itu dia. Kita main kaedah dia. Buat persiapan olehmu wahai syurgaku. Seolah-olah Tuhan kata ista'iddi ya jannati, wahai syurgaku. Wahai syurga, buat persiapan olehmu. Wa tazayyani. Tazayyana yatazayyanu. Manakala fi'ama tazayyan. Dia tazayyan bubur dengan ya mufrad muannas khatabah. Tazayyani. Tu dia. Dan berhias olehmu, berjangok. Apa tu? Li'ibadi, untuk hamba-hambaku. Apa tu boleh mu kena siap, mu kena berhias tu. Au syaka ay yastarihu min ta'bid dunya ila dari karamati. Hubungi hadis lagi. Au syaka, salah jumlah ni jumlah menepati illat lah ni. Menepati illat ni. Al-jumlah fi quwwati ta'lil. Sebab apa mu kena siap? Kerana hampir dah, tak lama dah. Au syaka. Kita mengaji PM qarabah kan? Kada qaraba au syaka. Dia. Au syaka sebab dia terbersih ai qaruba. Dengar dia. Tafsir tu bukan lafaz dia tu. Au syaka ai qaruba. Hampir, kerana hampir dah. Kerana hampir dah. Ay yastarihu, bahawa merehat, bahawa amir rehat mereka itu ibadi, hamba ku nak amir rehat. Merehat dari apa? Ambil rehat min ta'bid dunia, dari kepenatan dunia, dari penat di dalam dunia dah. Kita dah kena ibadat ni penat kan. Sabit dia mati, dia habis amalan. Orang panggil berehat dah orang mati. Habis tu Nabi kata mustarih orang mati. Orang mukmin dia taat mati, dia panggil berehat sebenarnya. Ambil rehat, pun kita tidur tengah hari. Kita kerja kuat-kuat kan. Kerja peluh-peluh tak erat tegak. Tak belakang. Hamba sedap lah. Geruh. Mengukur. Hamba sedap. Nanti panggil ambil rehat. Ini pun kita dah penat selagi hidup dunia. Wajib tu, wajib ni, patah haram tu. Banyak kara kan. Pergi rehat di akhirat. Tu dia. Nah. Baik. Musdialah kerana hamba ku nak ambil rehat tu. Ila dari karamati, kepada negeri kemuliaanku. Salah-salah dia kata ke syurga. Wa ammal khamisatu, adapun yang kelima, fa innahu idza kana akhiru lailatin min Ramadan, kana tanfa tadi. Apabila datang
oleh akhir malam daripada Ramadan. Nak habis Ramadan dah. Ghafarallahu lahum jami'a. Ampun oleh Allah bagi mereka itu ummati akan semuanya. Dia panggil akhir Ramadan tu dia panggil akhir maghfirah dia kata. Tu dia. Lalu habis bawa sampai cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam bila 5 perkara yang diberi pada umat dia tak pernah diberi pada umat sebelumnya. Lalu seorang sahabat tanya, faqala rajulun ai minas sahabah, maka berkata oleh seorang lelaki daripada sahabatlah radhiyallahu taala an, dia kata ahiya lailatul qadri ya Rasulullah. Dia tanya, adakah ia malam tu malam Lailatul Qadar ke mana hai Rasulullah? Qala, jawab begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ada. Jawab dah, bukan. Dia kata lagi, alam tara. Ni orang panggil apa ni? Ini jawab dalam bentuk tanya balik. Orang panggil apa ni? Li tahaqquq ataupun li annahu awqa'u fin nafs, nak jadi lebih menyekit dalam hati dah. Dia tanya kali. Alam tara, istifham taqriri. Alam tara, tidakkah kau lihat, mana tidakkah kau tahu? Alam tara ay alam ta'lam, tidakkah kau tahu annal ummal, bahawa seorang tukang kerja, ummal jamak amil, bahawasanya tukang buat kerja, ya'maluna bekerja mereka itu. Bila kerja, fa iza farahu min a'malihim, maka apabila sudah selesai mereka itu dari kerja mereka, wafau. Nak baca bina apa? Wufu ujurahum. Tu dia. Nak jadi mesempurna akan mereka itu akan balasan. Kalau orang kerja akan upah, tak ada upah lah. Wa inna ma yuwaffas sabiran waffa yuwaffi. Sini kita baca bina apa? Wufu aslu wuffiyu. Deh. Disempurna akan mereka itu ujurahum, akan balasan mereka di wafat yang tak ada dua. Habis itulah serenok dengan hadis ni kelebihan hubung kait dengan Ramadan yang diberi pada umatnya, tak pernah diberi pada umat sebelumnya. Hadis ni rawahul Hasan bin Sa'id wa ghairuhu, telah riwayat akannya oleh Hasan bin Sa'id dan oleh yang lainnya. Habis itu, kalau gitu fa quyida fil hadisi bil masa, maka telah dikaitkan di dalam hadis ini kait dengan petang. Tu ada. Kata tadi fa innahum yumsuna, kata dikait dalam hadis ini dengan masa. Kalau gitu maka dikaitkan pada hadis itu dikait dengan petang. Kita kenal hadis la qulu famsa. Maka dikaitkan pada hadis itu dengan masa. Wa huwa apa al-masa tu innama yakunu min ba'di zawal. Orang tak panggil masa malaikat selepas gelicir di segi lurahnya. Wa huwa al-masa sebelah petang. Innama yakunu hanya ia min ba'di zawal, dari selepas gelicir. Tu nak soal lagi, tu panjang sangat. Nampaknya kena sekat tu dulu. Kita akan sambung lagi fa in qila al karahatu la takun illa binahyin maqsud. Pula dah. Semua tu jadi untuk kita nak tahqiq ilmu. Wallahu a'lam.